tekan swap. Bila kita pergi kat wallet, so kita dapat euro. Kita dapat euro. Boleh ke nak pakai dekat sini, dekat kita punya trading spot ni? Boleh. You boleh tukar di antara Wave dengan Euro N pun boleh. Tak ada masalah. Just tekan Wave, cari Euro N kat atas ni pun boleh. Okay. Boleh tukar kat sini pun. Ni Euro N, Wave Euro N. Saya tersalah tekan. Okay. Boleh tekan Wave Euro N. Kita boleh tukar kat sini. Daripada Wave direct pergi Euro pun boleh. Tapi kita tengok spread dia a bit besar lah. Tak berapa menarik. Kita boleh tukar di antara USDN, Euro N pun boleh. Kalau kita search Euro N, kita cari USDN pun boleh. Kat sini pun boleh. So far, spread dia kita nampak lebih sedap lah. Lebih sedap. So kalau katakan you nak tukar between dia punya currency tu lah. Sama juga, kita pergi kat Neutrino Staking. Okay. Okay, kita pun cari Euro. Okay. So kita cari euro, kita tekan stake, maksimumkan, tekan stake euro. So settle. So bila kita dah stake euro, dia terus dapat stake. Ni saya punya wallet tak buat hal. So macam saya cakap, stake and euro N tak ada masalah, boleh unstake immediately. Tekan je maksimum, unstake. Terus terangnya memang saya rasa wave ni memang sangat laju lah. Antara banyak chain yang saya pernah guna, dia sangat laju. So kalau kita tengok kat wallet kita, asset, dia dah masuk balik. Okay. Itu ialah euro. Selain daripada euro, kalau kita pergi kat Neutrino tadi, kita nampak ada memang so many currencies lah. Saya tak nak tunjuk semua currency. Alright. Let's say saya kata saya nak stake apa tu nama dia? USDC ataupun USDT. Boleh ke? Boleh Sebab kalau tengok wave ni ada USDC dengan USDT. Katakanlah aku tak percaya sangat dekat USDT tapi nak stake USDC. Boleh. Nombor satu, beli dulu USDC. So pergi kat spot, cari USDC. One thing, kita kena make sure liquidity cukup lah. Kalau kita tengok spread dia tak cukup menarik, janganlah pergi beli. Kalau kita tengok spread dia besar terkangkang tu, jangan pakai beli. Kadang-kadang kena swap 2-3 currency. So kita tengok wave USDC, kita pun tekan. Kita tengok spread menarik tak? Spread menarik tak? Kita tengok order book, okay lah, beza $2 lah. So kita pun sell waves, macam saya cakap tadi. Kita beli 10 USDC lah, 10 USDC. So kita pun sell. So kalau katakan dia tak habis sell, dia akan jadi macam ni. Dia akan PO kat sini. Kalau katakan dia PO tu dia pick up, then dia akan jual. Tapi ini tak pick up, so saya tekan cancel. Jangan risau kalau kita cancel transaction, kita tak bayar transaction. Itu beza antara kita guna Wave Exchange dengan kita guna Binance Dex Exchange. Kalau kita guna Binance Dex, bukan Binance yang exchange biasa tu. Binance Dex maknanya dia punya yang chain punya exchange. Kalau kita swap, kita cancel, kita dah kena bayar fee. Tapi kalau dekat Wave tak payah. Dia tak ada. So katakanlah kita pun tukar harga, kita pun letak $10. Okay. Kita pun tekan $10. And kita pun sell. Okay. So sekarang ni, kali ni dia tak masuk PO, dia terus masuk history. Sebab dah completed. Kita pun pergi dekat tepi ni. Okay. Kita pilih LP staking. Sorry, saya nak tunjuk dulu kat wallet dia dah masuk. Nanti kan tak nampak pula. So kita tengok kat assets. Okay. And dia dah masuk kat sini. Tada! Kita dah ada USDC, dah ada $9.99. Okay. Kita pergi dekat LP staking. Saya tunjuk balik. LP staking. Okay. So kat LP staking ni ada 4 produk. Saya pun tak tahu kenapa dia tak unify je semua staking dia. Tapi tak apa. Dia ada BTC, dia ada Ethereum, dia ada USDT, dia ada USDC. So kalau katakan korang ada BTC, korang kata daripada aku simpan je BTC ni, tak tengok dia punya volume naik, bayar nak aku stake. Boleh So kita tengok BTC dulu lah. BTC dia punya profit dia setahun staking 2%. 2% ni orang kata parok lah, taklah menarik mana kan. Tapi okey lah kan, daripada pegang BTC je, jadi at least nampak lah. Kalau kita tengok dia punya chart pun, performance dia adalah kenaikan. Selain daripada BTC, kita pun ada Ethereum, boleh stake, boleh. Tapi dia orang kata stake order lah.
dia setakat 1.72%. Taklah banyak sangat tapi boleh lah daripada tak ada langsung Kita tengok USDT tak nak lah USDT kita nak patuh syariah. USDT banyak isu halal haram, tak payah. Kita pilih USDC. Saya hanya pakai USDT untuk tujuan transaction sahaja. Memandangkan ada exchange tak terima. Kalau tak ada keperluan saya tak pakai. So kita tengok, profit sedap ni. 20% per annum. Menarik Menarik. Tapi dia ada caveat. Caveat dia adalah, kita tengok nanti. Kalau kita tekan stake kita tekan stake. Baca tu. The process of unstaking USDC takes 20,160 blocks. Maksudnya dia ambil 2 weeks. Dalam blockchain, kita pakai blocks. Jadi kalau katakan dia kata kena pakai 20,000 block. So kalau kita unstake nanti, dia akan lock. Saya akan demo, kita akan tunjuk. Dia akan tunjuk. USDC boleh. Okay, so saya akan demo. So saya tekan agree, kita akan tengok kat sini, kita tekan stake. Okey, kalau kita stake USDC, apa yang akan berlaku adalah kalau kita balik kat wallet kita akan dapat satu token. Kita akan dapat satu token khas nama USDC LP. Nak cakapnya, bila kita stake kat USDC, kita tak nampak kita punya volume tu meningkat. Sebaliknya kita akan tengok USDC LP coin ni dia akan naik harga sikit. Itu dia. Itu berbeza antara kalau kita stake Neutrino dengan kita stake USDC. Sekarang ni kalau saya nak unstake, saya akan pergi balik dekat LP staking tadi. Okay, saya pergi kat USDC. Kalau saya tekan unstake, dia akan cakap sana 14 hari baru boleh unstake. Itu je lah beza dengan Neutrino. And beza satu lagi tadi macam saya cakap lah, awak dapat coin. So kalau awak tengok kat bawah lagi ni, ada USDC LP, ada BTC. Lepas tu bawah lagi tiba-tiba ada BTC LP. Mana BTC LP dia? Dia ni semua currency foreign tadi lah. Okay, BTC LP, ETH LP, USDT LP. Macam tu. Alright. Okay. Dekat dalam Wave, dia ada satu lagi coin yang tadi kita dah tahu pasal USDN, kita dah tahu pasal EuroN dan semua wang, kita dah tahu pasal LP staking. Kemudian dia ada satu lagi coin dipanggil sebagai NSBT staking. Kita tekan dekat Neutrino Pulse. Is it Neutrino Pulse? Saya tengok balik. Betul tak? Tak. Bukan dekat Neutrino Pulse. Tekan dekat Neutrino Governance. Okay. Bila kita tekan kat Neutrino Governance, dia ada satu lagi coin yang dipanggil sebagai coin Neutrino. Okay. Coin Neutrino ni, kita tengok performance dia dulu. Okay. So far saya tak recommend sesiapa untuk stake Neutrino. Sebab Neutrino ni dia dari segi Neutrino system based token. Dari segi performance coin ni agak tak menarik lah. Tak perform well. Tapi kalau you all nak stake juga terpulang lah Okay, Neutrino ni macam awak beli saham bank lah saham bank. Apa-apa je transaksi yang orang buat, macam tadi kita pegang mata wang tadi, orang yang pegang Neutrino ni dapat duit. Itu dia. So awak bila stake NSBT, awak bukan dapat NSBT, awak dapat duit. Kejap awak dapat USDN, kejap awak dapat USDT. In terms of profit dia, kalau awak nak stake, dia punya staking profit dia boleh tahan lah. Berapa so far macam sebelum ni dia tak tunjuk tapi kalau awak tengok kat website dia buat 25% per annum. Tapi saya cakap terus terang, risiko sendirilah. Kalau katakan rugi, memang rugi lah. Dia bukan wave kalau wave tu kita tahu very strong coin. Okay. Memandangkan kita tengah cakap pasal staking pasal staking, saya nak tunjuk ada satu lagi staking. Okay, kita tekan kat belah kanan ni. Kita pergi dekat Lambo Investment. Kita balik, pergi kat belah kanan, pergi kat Lambo Investment. Okay. Lambo Investment adalah jenis staking. Tetapi dia bukannya exactly staking. Kalau tuan-tuan pernah guna Wahid Invest, so dia ni macam Wahid Invest kategori moderate risk. Maksudnya, dia tak sama dengan staking. Dia ada turun, dia ada naik. Dia ada turun, dia ada naik. Ada dua coin sahaja iaitu USDT dengan USDC. Kita tak nak tengok USDT macam saya cakap. USDT ni tak patut syariah. Kita pergi kat USDC. Okay. So kalau kita tengok, kita turun.
kita akan nampak dia punya performance dia anggaran bukan confirm 63.7% setahun. So kat sini kita boleh tengok so far dia ada contohlah, dia ada turun, lepas ada naik, ada turun, ada naik. Tapi dia punya turun dia less than 10%. So far kalau ikut performance memang less lah. Actual performance kalau ikut projection daripada community is about 50% je, bukanlah 63% per annum. So ada bulan dia slow, ada bulan dia laju. Sama macam USDC LP tadi, kalau tuan-puan stake, macam tengok ni saya pun baru ada unstake, dia mengambil masa 14 hari. So jenuh lah menunggu. Tapi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ni adalah bila kita unstake, katakan kita unstake dekat $10,000 macam ni, saya unstake at berapa dolar ni? Saya unstake dekat $2,655. Dia lock kat situ. Selagi mana saya tak unstake, selagi tu bila saya tekan tu unstake, dia lock harga tu, 2,655. So tak kisahlah investment tu drop ke investment tu naik ke. Kalau drop kita untung lah sebab kita dapat 2,655. Tapi kalau dia naik, kita rugi lah. You all tak nampak ke daripada tadi? Bila dia terpadam Baru sekejap, tak sampai saat. Baru Okay. So dia tak rugilah cuma lambat je. So far saya rasa kalau compare dengan LP 20% ni 60%, yang ni lagi sedap lah. Tapi saya kata terus terang, ada orang dia cakap, dia komen, dia kata hari tu I try USDC Lambo for 2 months dia naik 1%. Tak, sebenarnya benda ni dia turun naik ikut market. Kejap dia naik, kejap dia turun. Tapi so far saya dah guna, saya puas hati lah. Saya kalau tengok kat sini memang banyak saya withdraw sebab memang untung lah. Tapi terpulang kat individu ini Lambo. Selain daripada Lambo, dia ada dipanggil sebagai algorithmic. Cakap terus terang, jangan masuk algorithmic. So far kita orang kalau community Wave, kita orang memang maki lah. Sebab algorithmic dia memang sangat teruk. Memang very poor performance. Beza di antara Lambo dengan algorithmic, Lambo ialah arbitrage teknologi. Arbitrage ni maksudnya dia memang basically macam exchanger lah. Dia dapat profit daripada buy sell di different exchange. Tapi algo ni robot trading. So robot trading ni memang very bad. Tolong jangan masuk. You all focus dekat sama ada Lambo investment atau LP staking atau neutrino staking atau wave staking. Okay. Neutrino pool. So neutrino staking boleh tak? Dia sama je, dia akan masuk kat sini tak? Bukan neutrino pool, dia lain sikit. Okay, kalau masuk kat neutrino pool, dia sama tak? Lain. Neutrino pool dia staking USDN, tapi dia dapat sama ada kita dapat URN ke, dapat JPYN ke, dia dapat benda lain. Kita staking, kita stake USDN, but kita akan dapat benda lain. Sebenarnya ni first time aku tak tahu, ni benda baru tau. Sebab aku buat ini. Kalau nak aku sharekan aku punya ni boleh? Boleh je. Tak, ni baru ni. Saya pun tak tahu ada benda ni. Tengok. Nak share lah. Tak tahu pula. Ni baru saya pun. Okey, saya share. Saya pun baru tahu ada neutrino pool. Okey, ni baru baru saya tahu ni. Sekejap, mana visual aku ni. Ni lah korang suka ni neutrino pool ni. Okey, neutrino pool nampak tak? Nampak tak sharing aku? Nampak. Okay, this one neutrino pool. Yang aku ambil ini adalah URN. So aku staking ini ialah USDN yang $2,018 ni. Ini adalah USDN. Tapi at the end aku akan dapat ni URN. Dia akan dapat dua tau. Satu dia akan dapat staking. Satu lagi dia akan dapat income from fees. Every day. Okay. Dia akan dapat dua. Tapi kalau tengok chart dia, ada masa sedikit, tiba-tiba melonjak, naik dapat banyak. Dia turun balik, melonjak balik, turun balik. Tapi modal tak usik kan? Modal maintain modal je tak kan? usik. Ya, tak usik. Yang ni ada lock tak? Ada lock withdraw tak? Tak ada lock withdraw. Cakap terus terang saya tak tahu benda ni. Saya hanya tahu selama ni neutrino staking. Rupanya ada neutrino pool Okay. Yes. Okay. So yang ini dia akan dapat. So dia boleh pilih lah kita nak JPNY ke CNY ke, yang ni based on tapi base staking dia adalah USDN. Base staking dia adalah USDN. Dan dia akan dapat dia macam kita stake yang macam Firebird tu lah kot.
LSBT. LSBT lah, lebih kurang lah. So dia akan dapat more, dia akan dapat dua, everyday dia akan dapat. Kalau nampak sini setiap pukul 19.25 ni akan dapat dua lah. Yang ni aku dapat tinggi sikit lah, dua jenis lah. Tapi untuk 2 hari lepas ni aku dapat sikit-sikit. Tapi dia memang macam tu. Dia Okay. akan ada masa dapat tinggi, ada masa dapat rendah, macam tu lah. Saya nak cerita sikit. Ramai orang bila dia guna Wave ni, dia akan tanya, Wave ni halal ke? Wave ni patuh syariah ke? Dia punya staking. Okay. Kalau you all pernah pakai staking kat Ave, kita tahu Ave ni tak halal. Sebab dalam Wave pun ada juga, tapi dia panggil lain nama dia. Ave ni masalah dia lending. So lending ni kita tahu dia ada riba lah. Tapi Wave staking dia tak sama. Sebab Wave staking ni, kalau kita tengok especially Neutrino Technology ni dia bukannya kita pegang betul-betul USD, kita pegang Algo Coins. Dan kenapa dia macam tadi kan, kita stake USD dapat Euro N. Reason is because each coin is balancing each other to make sure that harga dia maintain sama dengan harga pasaran dunia. Itu yang menyebabkan Neutrino staking ni dia patuh syariah. Sebab apa? Dia bukannya lending. Kalau kita guna yang biasa kita guna dekat yang luar, dia lending. So patuh syariah saya rasa tak ada masalah lah. Okay. Tu berkaitan dengan staking yang kat sini. Kalau kita buka kat wallet, kita akan nampak ada satu lagi coin. Nama coin ni adalah X. Kita pergi kat bawah ni. Nama coin ni X. Ada tak kat sini X? Okay. X. Okay, X tak ada. Ada kat bawah ni X. Okay, saya nak tunjuk dulu dekat chart Coinomi. Dekat CoinStart, Coinomi pula. So X ni dia punya performance dia pada saya taklah bagus sangat. Dia macam corot sikit lah. Tak power sangat. Tengok 3 month pun tak bagus sangat lah. Tapi basically dalam Wave, X ni adalah NFT coin dia. Kalau kita tahu, kita pernah dengar Mana, kita pernah dengar Sen, kita pernah dengar AXS, kita pernah dengar Raka, semua ni ialah NFT coin. So X adalah sejenis NFT coin di Wave. Dan sama macam NFT coin lain, dia boleh stake. Tapi stake dia agak different. So untuk stake dia, kita tutup, kita pergi dekat Puzzle Surf. Tekan Puzzle Surf. Okay. Puzzle.surf. Puzzle.surf. Okay, sebenarnya Puzzle.surf ni ialah exchange. Dia sejenis exchange. Kita pergi dekat farms. Okay. So dekat sini adalah kita punya farms. Okay. Saya tak nak bagi all pening sebab you all pun first time tengok benda lah ni. Sebenarnya saya akan tunjuk sekali lagi yang ini. Ini ialah introduction untuk kelas kita minggu depan. Tapi saya nak tunjuk. You all cari nama siapa? Kita cari Street lah. Street ni official Egg punya farm. Sorry. Dia terkeluar. Sebentar. Puzzle.surf. Okay. Cari Street Street ialah official. Kita beli coin ni menggunakan USDN atau boleh kita beli pakai Waves. USDN tak ada Wave. So kalau kita beli, kita tekan exchange for example. Tekan Wave exchange seed. Masukkan password. Kita punya wallet password. Kita swap, kita akan dapat coin. Kalau kita pegang coin Egg yang daripada sini, kita akan dapat passive income dalam bentuk Egg hari-hari. Itu dia lah. Lepas tu kalau katakan kita dah macam aku nak jual lah coin ni, boleh pergi kat website yang sama, kita tekan jual. Okay? Tapi yang ni kita akan tengok balik lebih pada minggu depan masa kita belajar pasal AMM. Okay. Right. Okay. So, hari ni kita dah tengok macam mana kita nak staking menggunakan website. Kita dah tengok macam mana kita nak staking Wave. Kita dah tengok staking Neutrino. Kita dah staking LP staking. Kita dah tengok USDT Lambo. Kita dah tengok USDT Lambo. Kita dah tengok Neutrino Pool. One thing korang mesti akan tanya, Wave ni tak ada ke wallet? Wallet web, wallet dalam mobile phone. Jawapannya ada. Okay. Yang pertama, kita pergi kat kita punya Play Store. Bila kita pergi kat Play Store, kita pergi dekat kita punya Play Store ni, kita cari Ino. So Ino pada saya adalah wallet Wave yang paling lengkap lah untuk basic ecosystem.
Selain daripada Ino, kita juga ada WX Invest. Okay. WX Invest ialah satu lagi wallet yang okey juga. Dan yang ketiga, kita boleh pergi kat wallet Wave Exchange. So basically ada 3 wallet kita boleh pakai. Okay. Setiap wallet ni yang buat ni orang berbeza-beza. Jadi performance dia kadang-kadang tak sama. Tapi saya suka pakai Ino sebab Ino ni lebih senang lah. So yang pertamanya, kalau kita pakai Ino, dia tak boleh nak key in key daripada wallet yang lain. Tu je kelemahan dia. So kita kena buat satu wallet baru dekat Ino. Alright. So saya akan tutup saya password sekejap. So kita akan masuk dekat Ino. So apa yang saya buat ialah saya sebenarnya buat wallet dekat Ino dulu. Lepas tu key yang sama saya pakai kat wallet-wallet lain. Okay. Yang bestnya pasal Ino wallet ni dia mesra. Kalau kita tengok, kita tekan butang invest. Ingat tak tadi saya ada letak some duit dekat Neutrino Pool. Oh, saya dah unstake. Tapi kalau kita pergi kat wallet, kita ada semua mata wang kita. Tadi kan kita ada buat USDC LP. Dia keluar kat sini. Kalau kita letak USDC Lambo pun, dia keluar. Kalau tak silap saya, dia akan keluar. Ke Lambo tak keluar? Lambo tak keluar. Lambo tak keluar. Lambo tak keluar. Tapi USDC Lambo, Neutrino dan sebagainya. Kalau kita nak stake, kita boleh tekan kat sini, kita tekan butang Neutrino Protocol, kita boleh stake. Kita stake, dia masuk terus. Okay, alamat dia minta password. Kejap saya tutup password. Okay. So, automatically dia masuk. Dia akan tengok kat sini. Kita boleh nampak dekat situ. Kita punya stake. Kita nak tekan unstake, kita boleh unstake. So, mudah, dia sangat senang lah. Okay. Sekejap, tadi saya stake euro ke? Oh, saya stake euro. Nampak? So, sangat mesra pengguna. So, kalau you all setakat nak stake euro, USD, senang lah. Cuma, wallet ni dia tak support stake Wave, dia tak support stake dia tak support USDC LP. Tu je tak support. Okay. Tapi USDC LP dia boleh exchange kat sini. Boleh pakai wallet ni kita nak tukar. Contohlah kita tadi ada USDC LP kan. Kita nak tukar jadi USDN. Boleh. Tak payah nak pakai Wave Exchange. Boleh macam tu je. Saya tunjuk demo kan. Tadi saya dah buat USDT LP. Saya boleh tukar jadi USDN daripada app ni. Macam tu je. Tekan swap. Masuk password. Tutup jap. Dia dah swap lah. Kita tengok wallet. Dah tak ada lagi dah USDC LP. Dah jadi USDN. So very easy very easy this wallet. Lain. Okay, ingat tak tadi saya kata saya bandingkan pasal If. So saya nak ceritanya dekat dalam Wave pun kita ada benda yang macam lending, macam Wave juga, macam If dipanggil virus. So dekat wallet ni you all boleh lending sebenarnya. Tapi saya kata terus terang lending ni tak patut syariah lah. Satu benda yang tak bagus pasal lending, saya cakap terus terang saya pernah cuba dan lepas tu saya sedar dia lending, saya stop. Lending ni dia punya untung ni kadang-kadang ya Allah memang boleh banyak gila sampai 100% pun boleh untung. Tapi duit riba lah. So kalau kita tengok lending dia 32% APY. Sebelum ni pernah sampai 90%. Tapi tu lah duit riba lah. Dia zero risk. Basically lending memang zero risk. Tak ada login period. Tahu-tahu hari-hari. Kalau time 90% hari-hari masuk dolar. Tapi haram lah. Okay. Ni satu wallet. Ada tak wallet lain? Ada. WX Invest ada. So WX Invest ni fokus kepada Lambo. Okay. Saya tutup. Saya nak tunjuk WX Invest punya app pula. Dok. Ya. Ada cerita tak pasal kalau nak masuk Lambo ke nak masuk Argo ke, dua ni lah. Dia punya locking period dia, kalau contoh kalau kita tekan untuk Lambo pada pukul 9 malam. Dia kena tunggu esoknya pukul 17, 18, 19, 19, 19. So dia akan tunggu 19 lepas pukul 7, pukul 8 tu baru boleh tekan untuk get. Alamak, sorry saya punya Lambo, saya tak boleh nak access Lambo pakai ni sebab dia block screen Lambo app tu. Tapi tak apa, betul.
So one thing about Lambo product dan juga LP product sebenarnya dia ada cool off period lebih tepat dia. Tadi saya cerita pasal withdraw. Withdraw dia ada cool off 14 hari. Sebenarnya bukan setakat withdraw. Deposit pun ada cool off juga. Cool off dia ialah 24 hours. Tapi dia bukan exactly 24 hours. Dia akan unlock pukul 8 malam. Dia akan unlock pukul 8 malam. So nanti kena buat 2 kali. Lepas kita unlock tu kita kena tekan gate USDT. Ataupun gate USDC Lambo. Cuma saya tak dapat nak tunjuk sekarang ni sebab pakai mobile ni dia block saya punya screen sharing dekat WX Invest tu lah. Itulah dia. Okay, apa lagi? So last kali kita ada satu lagi app panggil Wave Exchange. So Wave Exchange ni dia punya app ni ada Wave staking dengan ada USDN staking. Okay, kita just tengok Ada Wave staking, ada USDN staking. Okay. So dekat sini kita boleh buat wave staking. Nampak Nampak wallet kan? So boleh buat wave staking. Ni USDN staking, boleh buat wave staking. So kalau kita compare dengan Ino tadi, Ino semua currency boleh. Kat sini hanya boleh buat untuk USDN sahaja dengan wave staking. So wave staking yang tadi kita buat caveman semua keluar kat sini. Ni yang pakai wave exchange lah. Satu lagi kat sini pun ada spot trading dia. So kat sini kita boleh buat spot trading. Kalau siapa trader-trader, bukan satu wallet wave exchange lah compare to Ino. Kalau Ino tadi dia tak ada POPO, tak boleh buat POPO. Tapi kalau ini boleh buat PO, pending order. Kalau wave invest, saya tak tunjuk, saya try balik wave invest. Lama, tak boleh lah. Dia lock, saya tak boleh nak masuk. So, basically, itu sahaja berkaitan dengan wave staking. Harap-harap sesiapa yang berminat boleh try. Minggu depan kita akan belajar wave farming pula. Jadinya kalau ada persoalan saya akan cuba jawab daripada dalam grup. Wave ada redemption period tak? Daripada Izzuddin, ya ada. Dia punya redemption period adalah 14. Wave staking tak ada redemption period. USDN tak ada redemption period. USDT staking, USDC staking, USDT Lambo, USDC Lambo ada redemption period 14 hari. Okay, staking USDN 10% per annum, ya, average 10%. Tapi kalau dengar tadi komen daripada Encik Zuli, dia kata apa? Kalau you masuk pool lagi banyak, lebih daripada 10%. Kalau guna Trust Wallet dan buka Wave boleh ke tak? Setahu saya tak boleh. Kalau Trust Wallet, kalau kita buka pakai browser dia masalah. SafePal okay, tak ada masalah. Alright, ada soalan lagi tak siapa nak tanya? Okay, one more thing dia punya persen tu tak fix tau. 10% sebab kalau neutrino staking pun saya pernah dapat 20 juga itu sekali. Dia tak fix. So jangan benda staking ni sebenarnya tak fix. Macam saya cakap tadi, semua wave punya environment dia tak fix. Sebab apa? Dia bukannya lending. Dia bukannya if kalau kita lending yang macam Fulcrum tu dia boleh dapat fixed interest. Sebenarnya wave staking ialah sejenis investment untuk menstabilkan network. So kalau network ada pergolakan, terutama masa harga price tengah ranging ke apa, staking akan naik tinggi supaya anda setia dengan chain. Kalau macam sekarang harga tak berapa nak ranging, so you punya staking akan drop. Sebab you punya staking kesetiaan tu tak memberi kesan kepada harga tadi. Kena faham, tujuan staking ialah untuk menstabilkan network. So bila mana network bergolak, bila mana kripto tengah ranging ke apa ke, masa itulah staking punya return akan naik. Okay, ada soalan lain tak daripada sesiapa? Okay, since tak ada, dah pukul 10.30, insyaAllah kita akan akhiri kat sini. Jumpa pada minggu hadapan untuk kelas farming. So farming kalau nak tahu, kena make sure you all faham dulu yang hari ni. Sebab farming a bit kompleks, kita ada farming dekat SwapFi. Okay, kelas minggu depan hari saya kena confirmkan balik. Memandangkan saya dah start bekerja, insyaAllah saya akan beritahu hari apa. Sekian daripada kami, daripada Sekolah Kripto dan Saudagar Training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.